kalimah dan ahli syariat. Yang kedua dipanggil ahli hakikat. Dan begitu juga kalau dalam kitab kita jumpa ahlul haqq dengan ahlullah. Dia beza. Ahlul haqq itu maksudnya ahlus sunnah wal jamaah. Dan kalau kita jumpa dalam kitab Jawi ke kitab Arab ke, dia sebut kataan ahlul haqq, itu maksudnya ialah ahlus sunnah wal jamaah. Ini tawabit atau ini kaedah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Itu. Dan begitu juga kalau kita ketemui atau kita menjumpai di dalam kitab Arab atau kitab Jawi disebut kataan ahlullah. Tak san ahlul haq kan. Ini ahlullah. Maka yang dimaksudkan dengan ahlullah itu ialah ahli hakikat atau juga disebut sebagai ulama-ulama sufi. Ini kena faham kaedah tu kan. Jadi dua-dua ini adakah berlain-lainan? Jawabnya lain juga, tapi sama juga. Kerana apa kata sama? Kerana ahlullah mesti dah ahlul haq. Jadi tidak boleh dikatakan ahli sufi kalau dia bukan ahli sunnah. Tapi bukan ke semua ahli sunnah itu ahli sufi. Kena ingat itu. Kerana ada orang yang ahli sunnah saja, tapi dia tidak sufi. Dia hanya faqih. Dia fiqh saja. Atau dia fiqh saja tapi bukan tasawuf. Ada orang yang usuluddin saja tapi tidak sufi. Ada lain. Tapi apabila kita sebut sufi, maka itu lazim dia ahli sunnah wal jamaah. Kerana sufi dia tidak buat perkara bid'ah. Kerana dua benda yang menghijabkan dalam perjalanan ulama sufi, iaitu kufur dan bid'ah. Siapa yang ada pada dia dua benda ini, yang pertama kufur dan yang kedua bid'ah, maka dia tidak akan sampai kepada ma'rifah. Ini kaedah yang kita kena faham kan? Jadi bila kita sebut ahlullah, lazim dia ahlul haqq. Tapi bukan tiap-tiap ahlul haq itu ahlullah. Di kaedah ini kita panggil kaedah apa? Panggil kaedah mutlaq. Atau orang panggil kaedah seperti kita sebut tiap-tiap rasul nabi, tapi bukan tiap-tiap nabi itu rasul. Jadi ada rasul, ada nabi yang jadi rasul, ada pula nabi yang tidak jadi rasul. Dipanggil kaedah am makhsus ataupun am khusus. Dipanggil kaedah kita maksud. Tiap-tiap nabi, tiap-tiap rasul adalah nabi, tapi bukan tiap-tiap nabi itu rasul. yakni ada sebahagian daripada Nabi saja yang menjadi Rasul, bukan ke semua. Ini pun begitu. Tiap-tiap sufi mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan tiap-tiap ahli sunnah itu sufi. Baik. Itu kita kena faham dulu poin dia. Jadi yang kita nak bincang, bila kita sebut ulama, maka ulama ini dia ada banyak kategori. Sebab tu tengok sebut bermula ahlul haqiqah. Ini ulama sufi ini dipanggil iaitu sekalian ulama billah. Ini tuan-tuan kena faham juga. Al ulama billah. Di sini tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang ditulis, yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten. Syekh Muhammad Nawawi Banten dia tulis satu syarah
yang namanya Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad itu syarah bagi kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibahari dalam bab nasihat agama. Jadi disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau menyebut ulama itu ada 3 bahagi, 3 jenis, atau dalam bahasa yang lain kita panggil 3 kategori. Jadi bila kita sebut 3 kategori, maknanya ulama-ulama, orang berilmu ke semuanya, pakar dipanggil. Tapi mereka ada maratib dia ada tingkatan dia, tak sama kan? Yang pertama ada al-ulama, dipanggil al-ulama bil ahkam. Itu satu. Dan yang kedua al-ulama'u bil fatwa wal qada atau wal qada ada. Dan yang ketiga al-ulama'u billah. Jadi 3 ni sama tak? Tengok. Jadi yang ulama bil ahkam juga dipanggil sebagai ulama'ul ahkam. Ini namanya ya ulama-ulama yang alim, atau orang-orang yang alim dengan hukum-hukum fiqh. Ini dipanggil ulama yang alim dengan hukum fiqh. Nama ulama-ul ahkam. Bab fiqh, bab halal, haram, sah, batal dan sebagainya. Maka dia alim. Mereka pakar dalam bab-bab ini. Ini namanya ulama'ul ahkam. Satu. Dan yang kedua namanya ulama'ul fatwa. Ulama'ul fatwa maknanya orang-orang alim atau orang-orang yang pakar dalam bidang mengeluarkan fatwa dan juga hukum. Itu 2. Baik. Kemudian ulama-ul ahkam dengan ulama-ul fatwa ini tak termasuk di dalam ulama billah, dan juga tak termasuk di dalam kata al-ulama billah, atau tak masuk dalam kata ulama ahli hakikat. Kan? Tak masuk dalam ahli hakikat. Bahkan mereka ini dinamakan dengan ahli zahir lagi, atau sebut sebagai ulama syariah, ulama syariat saja. Ingat tu. Kemudian yang ketiga kita sebut tadi al-ulama billah, iaitu ulama-ulama orang-orang yang alim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ahlul haqiqah, dipanggil ahli hakikat, atau bahasa mudahnya orang-orang hakikat. Baik. Jadi di sini kita nak faham orang-orang hakikat ni lagu mana, bagaimana kita nak faham dia, nak mengerti dia, atau kita nak kenal dia apa? Nak kenal dia apa? Ciri-ciri mereka. Jadi supaya kita tak tertipu, kan? Kerana banyak orang yang mengaku, dia mengaku aku ulama billah, atau orang yang mendakwa, atau orang yang mengata dia ulama billah, walhal dia bukan ulama billah. Jadi kita nak tahu ciri-cirinya, sifat-sifatnya, supaya kita dapat kenal yang sebenar, kan? Kita tak tertipu. Baik. Jadi dia kata apa? Iaitu sekalian ulama billah yang khabar Allah Ta'ala, yakni yang mencerita oleh Allah Ta'ala dengan sifat mereka itu al-ulama billah. Jadi di antara sifat-sifat atau ciri-ciri al-ulama billah yang kita nak kenal pasti supaya kita tak tertipu, iaitu ciri mereka Tuhan ceritakan di dalam Al-Quran.
ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama, saya tak ingat siapa nama yang menulis tu. Kitab tu nipisnya lebih kurang setengah inci, tak nipis sangat, setengah inci ya. Namanya Sifatu Ahlillah. Sifatu Ahlillah. Ini semua diambil dalil-dalil daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ciri-ciri dan sifat kita nak kenal. Kata dia itu adalah ahlullah. Dia tulis Sifatu Ahlillah. Saya tak pasti sama ada terjemahan dia dalam bahasa Rumi, tak pasti. Tapi yang Arabnya memang ditulis oleh ulama supaya kita mengenai. Jadi salah satunya yang dia khabarkan, yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Ingat, kalau kita tengok apa rahsia, apa hikmah Tuan Husin Qadah menggunakan perkataan mengkhabarkan. Dia kata mengkhabarkan Allah. Dia kata mengkhabarkan oleh ulama, mengkhabarkan oleh simpulan bersimpulan, tapi dia guna yang mengkhabarkan oleh Allah Ta'ala dengan sifat mereka itu. Kerana kita mengaji kaedah, kalau kita pelajari dalam usul fiqh, dipanggil usul fiqh. Dalam usul fiqh dia ada satu perbahasan namanya al-akhbar. Al-akhbar, perbahasan al-akhbar. Jadi al-akhbar jamak daripada perkataan khabar. Maka khabar itu dia ada dua atau tiga. Khabar Allah satu, yang kedua khabar Rasul, dan yang ketiga khabar mutawatir. Khabar mutawatir. Jadi khabar ni salah satu asbab, salah satu sebab untuk kita dapat ilmu dan juga kita dapat maklumat. Cara kita nak dapat ilmu dan juga kita nak dapat maklumat iaitu dengan salah satunya khabar. Maka khabar ni asal maknanya apa? Iaitu mahtamala fihi as-sidqu wal kadhibu. Ma ihtamala fihi al-kadhibu al-sidqu wal kadhibu. Maksudnya khabar ni mana perkara yang boleh jadi betul dan boleh jadi tak betul. Itu makna khabar. Betul bila kita dengar khabar, kita jangan terima. Boleh jadi khabar itu betul, boleh jadi tak betul. Faham tak? Seperti kita baca surah khabar, boleh jadi betul sahabat tadi cerita, dan boleh jadi tak betul. Nak berlaku lagu lain, pergi cerita lagu lain, boleh jadi. Jangan sebenarnya ni surah khabar yang cerita. Jadi surah khabar tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi dalil, tak boleh jadi bukti. Sebab surah khabar tu boleh jadi betul kerana dia khabar. Dan makna khabar itu ialah mahtamala fihi as-sidqu wal kadhibu. Perkara yang boleh jadi benar dan juga boleh jadi salah atau tipu. Tetapi ini kita bahas kaedah dulu. Cobaan. Baik. Tetapi apabila kita kata khabar itu khabar Allah dan juga khabar Rasul, kalau kita kata khabar itu khabar Allah, ini Allah yang habaq atau Rasul yang beritahu, maka ini tidak ada ihtimal. Ini tidak boleh kita buat andaian
bahkan wajib benar semata-mata. Ini kita bahas kaedah dulu. Sebab kita nak faham agama, kena mengikut qawaid agama. Tak boleh guna akal. Nak faham agama, kena ikut qawaiduddin. Dipanggil kaedah agama. Guna akal salah satu juga, tapi akal tadi mesti kena ikut kaedah agama. Jadi apabila khabar itu datang dari Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ihtimal, tak boleh kita andai-andai lagi, bahkan wajib atas kita membenarkan. Ini kaedah. Kalau gitu khabar Allah itu benar, maka khabar Rasul juga benar. Ini jadi kaedah seperti kita mengaji tauhid. Wajib para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu bersifat dengan sidqun. Sidq kan benar. Benar. Jadi benar itu dalilnya kita ambil dalil akal. Kerana Allah Ta'ala membenarkan Rasul. Jadi kalau Allah Ta'ala itu, kalau Rasul itu maknanya, kalau Rasul itu dusta atau bohong, maka berarti khabar Allah juga bohong. Maka ini akan membawa kekurangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Jadi Rasul semuanya itu benar kerana dia khabarkan oleh Allah Ta'ala dengan bahawa Rasul-Rasul itu benar. Ini kita ikut kaedah yang kita mengaji, kaedah usuluddin atau ilmu tauhid. Ini kerana apa? Dalam kaedah tauhid mudah ya. Dua benda tuan-tuan kena faham. Tasdiqul kadhibi kadhibun, wa tasdiqus sadiqi sadiqun. Itu kaedahnya. Membenarkan orang yang bohong itu pembohong. Membenarkan orang yang benar itu benar. Itu kaedahnya. Kan? Tasdiqul kadhibi kadhibun. Membenarkan pendusta, maka orang yang membenarkan dia juga pendusta. Itu. Mudah cakapnya ginilah. Sokong orang bohong, dia juga pembohong. Mudah cakap gitu. Mudah cakap, kita faham. Itu bahasa Arab cakap kaedah agama. Tasdiqul kadhibi kadhibun wa tasdiqul sadiqi sadiqun. Membenarkan orang yang dusta, pembohong, itu pendusta juga. Dan membenarkan orang yang benar, maka itu benar. Siapa tu juga kita membenarkan ahli bid'ah, dia bid'ah. Ingatlah kaedah. Yang kita membenarkan orang yang buat bid'ah, itu betul itu, maka kita jadi bid'ah. Jangan. Ini kaedah. Baik. Jadi bahaya, jaga-jaga nak, berhati-hati. Jadi di sini Allah Ta'ala ceritakan pada kita, maka ingat kaedah tadi, cerita Allah Ta'ala itu benar. Maka Allah Ta'ala berfirman, mana firmannya, firman Allah, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Boleh baca dua wajah tu. Sekali saya ceritakan. Ini sini kita baca innama yakhshallaha dengan fathah. Min ibadihi al-ulama'u dengan dhammah hamzah. Dan boleh juga baca innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Tapi kena perhati bagi elok. Dan kena letak bagi elok. Silap letak jadi kapiak. Itu kena cermat. Sebab tu ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, tidak boleh kita baca salah baris, dan juga tak boleh kita tafsir mengikut akal. Itu bahaya. Man fassara al-Quran bi ra'yi
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran mengikut akal pikirannya, siap sedialah tempatnya di dalam neraka. Tak boleh. Maka kita tengok dulu. Tengok kata, artinya, selagi kita terangkan, artinya bahawa sesungguhnya yang takut akan Allah daripada segala hambanya, hamba Allah, siapa yang takut? Iaitu segala ulama. Ulama-ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita bincang dulu. Jadi, taksan kita baca innama yakhshallaha. Dan ingat tuan-tuan, ni poin-poin. Innama yakhshallaha, takut akan Allah. Ini ulama yang takut kepada Allah. Kalau kita baca gini, innama yakhshallahu dengan dhammah hu, maknanya Allah Ta'ala takutkan ulama. Kalau kita baca innama yakhshallaha, itu ulama yang takut kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca innama yakhshallahu min ibadil ulama, itu maksudnya Allah Ta'ala takut kepada ulama. Jadi logiknya mana betul? Tapi ada qiraah yang baca macam tu. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Ada qiraah dia. Ada qiraah mana aja dalam bacaan qari. Kan? Siapa yang baca? Yang baca begitu ialah Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, dia baca innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya takut oleh Allah Ta'ala akan ulama. Yang baca begitu Imam Abu Hanifah, imam tu. Takkan kita nak tuduh Imam Abu Hanifah kapiak pun. Kan? Maka tuan-tuan perempuan dengar, kalau ada tuan-tuan dengar ada orang baca begitu innama yakhshallahu, kita jangan ingkar, kerana ada qiraah dia di sisi Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi wajib, ingat, wajib atas kita takwilkan yakhsha dengan mana yu'azzim. Jadi khasyah dengan makna ta'zim. Jadi innama yakhshallahu min ibadil ulama bermakna innama yu'azzimullahu min ibadil ulama. Maknanya hanya sahaja membesarkan, memuliakan oleh Allah Ta'ala akan ulama-ulama daripada kalangan hambanya. Jadi yakhsha dengan makna yu'azzim, membesarkan, memuliakan, mengagungkan. Faham dah? Itu kena faham dulu. Kemudian bahawa kita nak korek sikit-sikit. Korek sikit-sikit. Cuba kita tengok. Pertama sekali dalam ayat ni, ini bukan kita mengaji kertas. Ini mengaji dalam hati pula. Kertas asal. Ini kita tengok yang tersirat pula. Jadi bahasa apa dia sebut sini? Innama. Ambil satu-satu.
Innama itu dia panggil adatul hasri. Adatul hasri, adat hasar dipanggil. Kan? Ni kita pagi ni tengoklah. Siapa yang boleh ambil lah kan? Siapa yang tak boleh ambil, tengok sudahlah. Adat hasar tu maksudnya satu perkakas yang digunakan untuk menetapkan suatu, menafikan suatu yang lain. Jadi menetapkan suatu dan menafikan suatu yang lain. Itu dia panggil hasar. Karena hasar itu maknanya isbatu syai' wa nafyul ghair. Isbatu syai' wa nafyul ghair maknanya menetapkan suatu dan menafikan atau menidakkan yang lain pada suatu. Seperti kita duk mengaji itulah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya kita isbatkan Allah, nafikan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, kan? Itu panggil nafi isbat. Dia guna untuk ni lah kaedahnya. Maka di sini Allah Ta'ala menetapkan, mengisbatkan dan menafikan. Innama yakhshallaha, dia menetap hanya sahaja yang takut akan Allah itu ulama. Maknanya yang bukan ulama dia tak takut kat Tuhan. Yang takut kat Tuhan hanya ulama saja. Yang bukan ulama dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggil nafi isbat. Ulama saja yang takut kat Tuhan. Yang bukan ulama dia tak takut pada Tuhan. Itu dia nafikan. Baik, bila kita kata ulama saja yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ulama tu banyak. Ulama ni maksudnya daripada perkataan alim. Alim ni orang yang pakar, orang yang bijak. Semua panggil alim belaka. Kalau ngaji dari segi sudut bahasa, siapa orang yang pakar maknanya alimun. Itu terjemah bahasanya orang yang pakar. Dia pakar dalam bidang ni, kau ni pakar dalam bidang ni. Ataupun ada satu lagi perkataan dalam bahasa Arab, orang yang pakar namanya khabir. Kan nama Tuhan semua tu Al-Alimu, Al-Khabiru. Cuma bezanya Al-Khabir ini dia pakar dalam bidang-bidang yang rahsia. Itu namanya Khabir. Dengan mana Al-Alim bi khafayal umur. Orang ngaji Asma'ullah, Al-Khabir bermakna Al-Alim bi khafayal umur. Orang yang sangat pakar dalam perkara-perkara yang tersembunyi, rahsia-rahsia. Itu nama Khabir. Alim dia yang pakar saja. Pakar tu umum. Pakar dalam bidang tu, pakar dalam bidang ni, dalam bidang ni, masing-masing pakar. Jadi ada orang yang pakar dalam bilang hukum halal haram, sah batal. Itu namanya fuqaha. Kita sebut tadi kan al-ulama'ul ahkam. Ada orang yang pakar dalam bidang mengeluarkan fatwa. Boleh tak boleh. Itu namanya ulama'ul fatwa. Ada orang yang pakar dalam bidang suluk, perjalanan kepada Allah. Pakar dalam bidang tazkiyatun nafs, penyucian, pembersihan jiwa. Ada yang pakar dalam tasfiyatul qulub, anirran wazzunub. Yang pakar dalam pembersihan hati daripada segala kekotoran dan juga dosa-dosa dan aib dan sebagainya. Jadi banyak pakar. Maka Allah Ta'ala sebut kan, yang takut, kita kata semua pakar ni takut tak? Tak. Tengok ulama fiqh, kita tak tuduh siapa pakar umum. Ada orang yang alim dalam bidang fiqh, tapi dia berani buat dosa juga.
Dia berani, dia tahu hukum tu hukum ni, tapi ada orang bagi duit, hang cari boleh tukar hukum. Maka dia cari kaedah, dia tukar hukum daripada halal kepada boleh, daripada tak boleh kepada boleh, daripada halal pada haram dan sebagainya. Banyak kan hari ni. Oh dulu tak boleh, lah ni boleh dah, boleh dah. Dulu haram, lah ni halal dah. Ini nama ulama ahkam. Ramai dan banyak, dan mereka ini tak kesemua takut pada Tuhan kalau mereka tidak campuri terjun dalam bidang sufi. Kan? Gitu juga ulama fatwa. Dengan fatwa juga orang letak duit, orang bagi rasuah. Dulu petua tak boleh, sekarang boleh dah. Contohnya tu ulama fatwa, dia tak takut pada Tuhan kerana dia cinta pada duit, cinta pada jawatan, cinta kepada pekerjaan, nama dan sebagainya. Orang bagi banyak ni. Dulu hang kata tak boleh, lah kata boleh. Dia buat kelak fatwa pula, boleh. Kerana apa begitu? Tidak ada khasyah, takut. Tapi ulama hakikat, ahli hakikat daripada kalangan ulama sufi, maka mereka inilah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa mereka, diri mereka tidak boleh dibeli. Orang nak beli mereka dengan pangkat, tak boleh. Orang nak beli mereka dengan duit, tak boleh. Orang nak beli mereka dengan jawatan, tak boleh. Tetap dia, kerana dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jadi kita ni boleh dibeli. Boleh dibeli itu bukan ulama ahli hakikat lagi. Orang hakikat, orang yang tidak boleh dibeli kerana takutnya pada Tuhan. Kan? Seperti mana yang berlaku kepada Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri di tengah beribadat, tapi ada kawan dia, kawan Sufyan Tsauri ni orang kanan sultan, raja. Maka raja kata dekat orang kanan dia, ni hampir bagi tahu dekat Sufyan Tsauri apa dia nak kat aku, abang. Maka orang kanan raja ni pergi jumpa Sufyan Tsauri. Pak Tsauri kata, wahai Sufyan Tsauri, raja kata dekat hang, kalau nak apa-apa abang kat aku. Sufyan Tsauri kata apa? Kalau raja nak kat aku tak apa, aku tak nak apa-apa kat dia. Macam tu. Dia tidak boleh dibeli. Tidak boleh dibeli. Kalau raja nak kat aku tak apa. Tapi kalau aku nak kat raja, aku tak nak apa-apa. Cuma aku nak satu, jangan kacau aku. Itu ya. Orang yang jiwanya tidak boleh dibeli dengan wang ringgit, dengan pangkat, jawatan dan sebagainya, itu ahli hakikat. Itu ahlullah, orang-orang Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tinggi. Jadi kenapa disebutkan innama? Kerana nak mengkhususkan mereka ini yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka tak mau yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pergantungan hati mereka, melainkan pergantungan hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, atau yang keberapa, atau yang kedua, ketiga. Ikutlah. Yang berikutnya perbahasan kita, takut tadi ni timbul daripada mana? Timbul dari mana? Timbul daripada ilmu. Sebab tu ada hubung kait khasyiyah dengan ulama. Ulama itu jamak daripada alimun. Alim tu mana orang yang amat tahu. Kemudian sifat bagi alim tu ialah ilmu. Jadi maknanya yakhsha itu sifat khasyiyah, sifat takut. Maka sifat takut ni akan muncul setelah ada ilmu, setelah ada pengetahuan. Tengok tuan-tuan, budak-budak dia takut tak dekat harimau? Dia tak takut. Pasal apa?
Pasal dia tak kenal harimau. Dia kata harimau tu bapa kucing. Tapi kita orang tua takut tak dekat harimau. Takut pasal apa? Pasal kita tahu dan kenal itu harimau, bukan bapa kucing. Mudah, simple ya. Misal kan, budak-budak dia bukan takut pada harimau. Pergi depan harimau, dia boleh tarik janggut harimau, misai harimau. Kita duduk di sana, ya Allah, nak luruh dah jantung hati. Punya takut harimau tu baham dia sedih. Tapi dia relax, boleh main lagi dengan harimau. Sebab dia tidak kenal harimau. Dan dia tidak mengenal sifat-sifat harimau. Kanasnya, cengiknya, puasnya, kan? Dia tak kenal. Dia tak takut. Tapi kita yang takut. Bukan takut, dengar suara pun takut dah. Cuba tanya orang Hulu. Orang Hulu, saya pernah pergi di Kuala Nerang, kan, orang Hulu. Dia ni duk tengah duk mugai. Dengar suara harimau. Dah megagak dah. Suara baru. Belum tengok harimau lagi. Kenapa dengar suara dah takut dah? Kerana dia kenal ilmu tu, ada ilmu tentang harimau atau mengenal harimau. Makrifah harimau tu. Masa kita kenal harimau. Macam tu juga. Seorang ini yang kenal Allah, yang ada pengetahuan mengenai Allah dan mengenal Allah, bila dia sebut nama Allah, bergegar hati dia, bergegar anggota dia. Kerana dengan sebut nama saja sudah bergegar. Kerana nama tadi menunjuk kepada Tuhan punya nama, dan punya nama itu ada sifat-sifat dan ciri-ciri dia. Dia kenal sifat dia kini Allah, anggun. Kan? Walaupun tak tengok lagi, tapi tengok nama. Sebab tu tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, tuan-tuan kena bagi ada asma Allah, nama Allah dalam hati kita. Bila ada nama Allah, kita teringat nama tersebut dan teringat sifat-sifatnya. Di situ akan datang khasyiyah, atau dipanggil khauf, atau dipanggil hibah, kerun, kecut hati, takut. Itu mana khasyiyah, kerun, takut, kecur, gementar hati. Dengar nama ya, tak jumpa Tuhan lagi tu. Betul, ulama sufi melatih kita supaya kita ingat Allah, 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 dan latih diri dengan asma-Nya, nama-nama Allah. Al-Muntaqim, Allah sangat menyeksakan orang yang menyalahi perintah dia. Ingat nama Al-Muntaqim, Al-Muntaqim, Al-Muntaqim. Bila kita nak buat satu perkara, ingat nama Al-Muntaqim, Al-Muntaqim. Allah Ta'ala menyeksakan orang yang derhaka, orang yang menyalahi perintahnya, tak berani buat. Sebab itu kena hidupkan dalam diri hati kita ini zikir asma, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya-Allah khatam kita ni, kita baca kitab baru yang ditulis oleh Tuan Tabal Kelantan, kan, kitab Jala'ul Qulub bi Zikrillah, Alamul Ghuyub. Di Quran kita ni juga itu mengajak kita ingat Allah, ingat Allah. Bukan kita nak, kita tu kita lama, tapi kita nak tarbiyah bagi biasa kita ingat Tuhan, latih diri dalam diri kita. Nak ikut habis dah ni kita ni, tapi kita banyak cuti. 2-3 balai lagi boleh habis dah. Baik. Ni nak cuti pula ni. Nak buat lepas raya pula lah. Baik, tak apalah. Ke mana pun cuti, kena cuti juga. Saya pun cuti juga. Kalau tak cuti, tak berjalan. Cuti tak apa. Dia kena cuti juga. Straight pun cuma kan.
Baik, tengok kembali ke situ. Jadi kembali balik pada perbahasan tadi. Jadi asbab atau punca nak dapat khasyah, nak dapat takut tu mesti kena ada ilmu. Sebab tu dia kata innama yakhsha. Yakhsha tu sifat khasyah, sifat takut min ibadi al-ulama. Al-ulama itu mana orang-orang yang bersifat dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang dikenaki dengan alim di situ itu al-ulama'u billah, bukan ulama'ul ahkam. Kerana ulama'ul ahkam belum tentu dia takut. Dan begitu juga bukan ulama'ul fatwa. Kerana ulama'ul fatwa belum tentu juga dia takut pada Allah. Sebab tu timbul hari ni, dulu hukum, fatwa hukum kata tak boleh, haram. Tapi sekarang dah boleh pula. Sebab diberi pangkat, diberi jawatan, diberi duit dan sebagainya. Kan? Dia tak takut pada Tuhan. Itulah tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat sekalian, kita kembali pada perbahasan asal tajuk. Tajuknya ialah Ahlul Haqiqah. Itu siapa? Iaitulah al-ulama'u billah. Maka mereka inilah tuan-tuan ibarat tanah yang subur, kan? Kemudian yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuhan itu tumbuh dengan baik dan tumbuhan itu mengeluarkan panggil hasil yang sedap, buah yang sedap dan enak dimakan. Iaitulah panggil buah ma'rifah. Kan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian tengok pula yang ni. Dan lagi yang menyebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mengaji ibarat kitab pula, dipanggil ataf. Ataf pada kata mana? Iaitu ataf pada kata mengkhabarkan Allah lah. Ya, tadi kita baca kan, yang mengkhabarkan oleh Allah Ta'ala dengan sifat mereka itu dengan firman-Nya. Ini pula ataunya dan lagi yang menyebut. Artinya Rasulullah SAW menyebut ciri-ciri dan juga sifat-sifat yang kata ahli hakikat itu lagu mana sifat mereka, iaitu yang disebut oleh Rasulullah SAW akan mereka itu al-ulama'u billah, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kita sebut? Al-ulama'u warathatul anbiya'i. Dia ambil sekat ya hadis ni. Sebab tu dalam hadis yang lain, kalau kita baca dalam hadis yang lain kan disebutkan al-ulama warasatul anbiya ma lam yukhalitus sultan fa iza khalatus sultan faqad khanullaha wa rasulahu. Ini ada san. Ulama itu pewaris Nabi. Ada riwayat kata al-ulama'u umana'ullah. Ulama itulah orang-orang yang diamanahkan oleh Allah. Tapi mereka itu diamanah selama mana? Selama mereka tidak bercampur bergaul dengan pemerintah. Tapi apabila mereka bercampur bergaul dengan pemerintah, maka sesungguhnya mereka akan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ini berlaku. Ulama yang boleh dibeli, kita takut ni lah, takut jangan dibeli. Contohnya macam yang kita tengok almarhum kan, apa nama tu, Tuan Husin Kedah. Banyak lagi yang seumpama dengan Tuan Husin, pengarang kitab yang kita baca ni, yang tidak boleh dibeli oleh raja dan juga pemerintah. Apa tetap kan? Banyak lagi ulama seumpama dengan. Jadi kita tengok hadis ni.
Tengok huraian dia pula. Bermula segala ulama, iaitu ulama itu menerima pusaka mereka itu daripada segala anbiya. Jadi ulama-ulama itu ialah pewaris-pewaris para nabi-nabi. Jadi ingat, para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak mewariskan duit emas, mereka juga tidak mewariskan duit perak, tetapi yang mereka wariskan apa dia? Ilmu. Kan dalam hadis yang lain disebut, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhadhahu faqad akhadhahu bihausin wafir. Dalam hadis yang disebut, para nabi itu mereka tidak mewariskan duit dirham, artinya duit emas. Mereka juga tidak mewariskan duit perak, maknanya mereka tidak mewariskan harta. Kerana apa? Kerana harta semua yang ditinggalkan oleh para nabi menjadi sedekah kepada orang-orang yang beriman. Kan? Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi tentang ngaji kitab Syama'il Tirmizi dalam bab miras. Pusaka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sabda apa? Ma taraknahu, an, apa yang kami tinggalkan itu sadaqatun, semua menjadi sedekah ailil muslimin. Semua yang kami tinggalkan itu sedekah untuk orang Islam ke semua. Maknanya tak ada Nabi kita tidak mewariskan harta benda kepada anak isterinya, tak ada. Semua jadi sedekah kepada orang Islam. Hanya Nabi yang mewariskan apa? Ilmu. Di sinilah kita boleh tengok dalam satu kitab, ini yang dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zarruq Al-Fasi, ulama Maghribi, negeri Fes di Maghribi, ditulis kitab dia syarah namanya Muqaddimatut Tasawuf. Muqaddimatut Tasawuf wa haqiqatuhu wa natijatuhu. Kitab ini nipih, saya beli di Maghribi, masa pergi Maghribi itu, kan? Muqaddimatut Tasawuf namanya, Muqaddimatut Tasawuf wa haqiqatuhu dan juga wa natijatuhu. Pendahuluan tasawuf apa dia? Pendahuluan tasawuf, patu apakah hakikat tasawuf dan apa natijah tasawuf? Tuan-tuan kena tahu. Kan? Kita ni tak ada orang baca di sini. Setahu saya yang baca di sini Syekh Rahimuddin. Dia baca Syekh Rahimuddin, dia baca kita tu. Kan? IP-nya tak tebal mana. Mungkin ada terjemahannya. Kan? Mungkin ada terjemahannya. Bagus sangat kita tu. Jadi pendahuluan tasawuf, tuan-tuan, apa? Khasyiyah. Siapa yang nak masuk dalam tasawuf, mula-mula sekali tasawuf takut. Orang yang tak takut, dia tak ada tasawuf. Kalau nak masuk dalam bidang tasawuf, tidak ada khasyiyah, tak ada. Muqaddimah tasawuf ialah al-khasyiyatu. Pendahuluan tasawuf itu takut. Takut kepada Tuhan. Jadi nak takut kena ada ilmu. Kan? Dia takut. Kemudian setelah daripada kita takut, dia panggil apa? Dia panggil apa? Hakikat tasawuf. Apakah hakikat tasawuf? Hakikat tasawuf ialah fana. Fana diri. Itu hakikat tasawuf. Fana diri. Artinya kita tak fana diri itu maksud tak nampak diri. Bukan aku. Selagi ada keakuan, selagi ada keakuan aku itu aku ini,
dia tak dapat lagi hakikat tasawuf. Kan? Lepas tu natijah daripada kita pelajari tasawuf, ma'rifah, kenai. Itu natijahnya. Itu baru nama kenai Allah. Maka ketika tu baru dia nama arif billah, baru dinamakan orang yang benar-benar mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mana? Setelah dia fana dirinya, tak nampak keakuan dirinya. Ni kita dok nampak aku, saya. Itu tidak ada hakikat tasawufnya. Jadi dalam kitab tu saya baca Syekh Sarruq Al-Fasi radhiyallahu ta'ala anhu, daripada hadis ni lah dia ambil, dia hurai mana? Dia kata ulama itu pewaris Nabi, maka katanya yang mewarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3. Pertama namanya wirasatul ilmi. Ni kena ni lah. Betul, benda ni walaupun sikit tapi dalamnya tu banyak. Yang kedua dia panggil wirasatul amal. Dan yang ketiga wirasatul hal. 3. Wirasatul ilmi, wirasatul amali, wirasatul hal. Dan teringat tu 3 tu. Wirasatul ilmi itu panggil warisan ilmu. Yang kedua dia panggil wirasatul amal, warisan amalan. Dan yang ketiga wirasatul hal, iaitu mewarisi hal. Hal itu mana? Keadaan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kata ulama itu, al-ulama itu warasatul anbiya, ulama-ulama ni mereka mewarisi 3 ini, iaitu mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Mewarisi amal, yakni amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mewarisi hal, yakni keadaan diri Nabi. Maksudnya akhlak-akhlak Nabi, adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hal. Jadi kita boleh tengok, kemudian orang yang mewarisi ini kadang-kadang dia, kalau kita mengaji dalam bab pusaka kan, dalam bab pusaka ada orang yang dapat nisfu, ada orang yang dapat separuh, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, 1/6, 1/8. Tak sama kan dengan laki-laki dengan perempuan dalam bab pusaka. Dapat sama? Tak sama. Hari ni orang laki-laki dapat banyak, perempuan tak dapat banyak, atau sebalik. Kan dalam Quran sebut lidzakari mislu hadzil unthayain kan. Orang laki-laki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Tengok masjid kan, tambah besar tak? Sekat tengah tak sama kan. Dia dapat sikit, dia dapat Quran banyak. Baik. Jadi tak sama yang dapat warisan. Kadang yang dapat sikit 1/3, dapat 1/8, 1/6 kan. Ada yang 2/3 pun ada yang dapat. Dia panggil sulusain kan. Dia panggil 2/3. Itu dalam bab faraid, dalam bab orang panggil mawaris, dalam bab pusaka. Demikian juga dalam bab ilmu. Ada orang yang dapat fiqh saja. Maka tak pelik lah hari ni. Oh, kawan ni dia suka mengaji fiqh ya. Tarik dia tak mau, dia tak minat. Ada juga yang kawan kata, aku ngaji tauhid saja. Fiqh aku tak mau, tasawuf lagi aku tak mau. Tak dapat bahagian tasawuf. Ada orang yang minat mengaji tauhid ya. Ada yang minat mengaji tasawuf saja. Dia tak dapat bahagian fiqh, dia tak dapat bahagian tasawuf. Itu juga. Ada yang minat kata, aku tak mau, aku nak mengaji lagu ya. Tauhid tak boleh, fiqh tak boleh, tasawuf pun tak boleh. Boleh lagu, syika apa lagi. Macam-macam. Dalam Quran tu ada semua. Macam-macam. Ini bahagian masing-masing.
Dan ada orang yang dapat dua bahagian. Dia dapat mewarisi ilmu Nabi, dan ada ulama yang mewarisi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mewarisi akhlak Nabi. Banyak kan? Dia alim bidang tapi akhlak tak ada. Maka tak heranlah ada orang alim tapi akhlak down. Ada orang pandai bercakap, pandai berpidato, pandai berceramah, berhujah, tapi adab tak ada. Kerana dia tidak mewarisi yang ketiga, wirasatul hal. Ini luas ni. Luas ni perbahasan ni. Tapi saya ringkaskan. Sebab tu tak pelik kita tengok orang mengajak, dalam mengajak kadang-kadang tak ada adab, tak akhlak kan. Tapi ada yang dapat menghimpunkan kesemuanya sekali. Ini namanya al-jami' baina syariah wal haqiqah. Orang yang menggabungkan di antara syariat dan hakikat. Maka dia dapat menggabungkan semua ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ringkaskan saja. Perbahasannya banyak. Maka di sini tengok, yang mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diambil daripada mana? Ini diambil daripada ayat Al-Quran, iaitu ayat waqul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah pada aku ilmu pengetahuan. Ini namanya wirasatul ilmi. Ini warisan ilmu. Jadi orang yang mewarisi ilmu, dia akan bertambah ilmu. Dia belajar lagi, dia nak ambil tahu lagi, dia nak ambil tahu lagi maklumat, nak tambah lagi maklumat. Tapi bukan semua yang dia tahu tu dia amalkan, betul tak? Bukan semua maklumat yang ada pada dia praktik semua. Betul tak? Dia tahu dia belajar ilmu ni, belajar ilmu, adakah semua ilmu dia praktik? Contohnya lah, tuan-tuan kursus PJJ. Jarak je kursus apa? Buat cucuk kodok, buat tu, buat ni, buat kuih tu, kuih ni. Adakah tuan-tuan buat ke semua? Kursus buat kek tu, buat kek ni, kek tu. Last sekali buat satu kek je, kek pisang. Kalau nak kursus habis beribu-ribu nak buat kek pisang, tak payahlah kursus PJJ. Kursus kat mak sendiri boleh kan? Yang tahu buat kek pisang, hak lain tak buat pun. Macam tu juga maklumat kita ada, tapi bukan ke semua kita praktik. Macam tu juga orang dengan ilmu, dia mewarisi ilmu. Ilmu tu dia mengaji, ilmu ni dia mengaji, himpun semua ilmu. Tapi yang amal satu. Silat-silat semua tak beramal pun. Maknanya dia hanya mewarisi ilmu, tapi tidak mewarisi amal. Wirasatul amal tak ada. Ini namanya fuqaha ataupun ulamaul ahkam. Orang yang tahu hukum ni kadang-kadang dia tak buat hukum tu. Bahkan kadang-kadang dia melanggar pula hukum tu. Ini kerana tidak ada khasyah. Kerana khasyah ni duduk tang yang ketiga. Duduk tang wirasatul hal. Kerana khasyah ni hal, tuan-tuan. Khasyah ni mana keadaan diri, sifat keadaan diri seorang. Akhlak yang membentuk seorang tu takut. Duduk tang wirasatul hal. Kalau seorang itu tidak mewarisi hal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak ada amalan, dan juga dia tidak ada ilmu di sini. Kalau ada ilmu pun setakat ilmu saja, tidak diamalkan. Allahu akbar. Itulah saya syorkan pada tuan-tuan, cukup menarik perbahasan Syekh Ahmad Sarruq dalam kitab Muqaddimatut Tasawuf wa Haqiqatuhu wa Natijatuhu. Kalau tuan-tuan boleh carilah. Cukup cantik. Kan, saya baca satu-satu daripada awal sampai habis. Kan, masa tengok di sana, baca-baca tengok, minat, beli, baca sampai habis.
Satu kan. Kalau tak tahu mana yang saya sangkut, sebab dia dalam bahasa Arab, bahasa tinggi, yang saya sangkut, saya rujuk kat Syekh Fahmi. Satu sekali dengan Syekh Fahmi, rujuk pada Syekh Fahmi dalam kan. Syekh ni mana Syekh ni, dia terang gini kan. Sambil berjalan sambil mengaji. Tuan-tuan berjalan mengaji ke tak? Ngaji kan, baca kitab Syekh Hamiduddin, baca. Allah, tak apa, bagus sekali. Jalan mengaji. Jangan tak mengaji. Baik, jadi tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian, kita pergi yang ketiga. Jadi yang kedua, yang mewarisi wirasatul amal, iaitu diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kita bangun sembahyang waktu malam, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sebagainya. Hadis yang berbunyi, kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil-laili hatta tawarramat qadamahu. Nabi kita bila mana bangun di tengah malam berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita berdiri semayang itu sampai bengkak dua tapak kakinya. Jadi di sini namanya amal. Jadi orang yang berbuat ibadat kepada Allah itu namanya amal, mewarisi daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya, berapa ramai dan berapa banyak ulama, orang-orang alim yang bangun malam bertahajud atau terkejut? Tak banyak kan? Tak banyak. Kita pandai mengajar orang suruh bangun malam, dia tak bangun malam. Aku bangun je, bangun kencing. Lepas tu sambung tidak balik. Kan? Sambung tidak balik. Tak ramai, tak banyak. Sebab tu ulama dia kena ada hubungan dia dengan Tuhan kuat. Bila hubungan dia dengan Allah tu kuat, Tuhan bantu dia lagi. Tuhan tolong dia lagi dengan bantuan ma'rifat ilmu dan juga rahsia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat rahsia ni dalam qiyamul lail antaranya. Tamat sir ni banyak. Gitu. Ringkaskan saja. Yang ketiga, ulama yang mewarisi hal Nabi, iaitu ambil daripada ayat Quran. Ambil daripada ayat Quran, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sesungguhnya berada di atas akhlak yang amat agung. Allah. Maka akhlak yang amat agung ni ditafsirkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi dengan kata, lam takun himmatuhu ilma siwallah. Tidak ada himmah, cita-cita Nabi kita Muhammad, melainkan citanya hanya Allah saja. Itu dia panggil akhlak. Itu namanya adab. Ini hal Nabi. Hal Nabi kita, keadaan diri Nabi, akhlak dia, adab dia. Aku tak mau ada hak lain. Kena Allah ya. Allah. Apa ni yang kata Nabi kita tidak boleh dibeli? Tengok dulu kan orang kafir nak beli Nabi. Muhammad, kalau engkau berhenti dakwah, nak apa? Harta, pangkat, jawatan, wanita cantik, semua kami boleh bagi. Nabi tak mau. Kerana dalam dirinya hal yang tinggi, akhlak yang tinggi, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau orang tawak lah kata kan, pangkat, jawatan, wanita cantik kan. Jadi selalu kan, kerana dalam diri kita belum lagi disempurnakan, dilapis. Allah, inilah secara ringkas. Kalau saya nak cerita panjang-panjang lagi, nanti kita buat kuliah khusus lah bab tu senang, bab hadis ni. Al-ulama warasatul anbiya, supaya kita kenal siapakah betul-betul benar ahlu hakikat, siapakah yang sebenar-benarnya ahlullah, orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kita boleh kenal kan? Habis itu satu. Baik, carilah kita ada
Muqaddimah At-Tasawuf namanya, pendahuluan tasawuf. Penulisnya ialah Syekh Ahmad Sarruq Al-Fasi. Tapi dia dalam bahasa Arab lah. Cari orang pandai bahasa Arab, tapi pandai bahasa Arab belum tentu boleh, kerana ini istilah. Pandai bahasa Arab lagi pandai istilah sufi, maka boleh kita dapat jawapan dia. Kalau pandai bahasa Arab saja tapi tak pakar dalam bidang istilahat sufi, maka dia tak akan dapat juga mutiara kan? Dia kena pandai dalam istilahat juga. Baik. Jadi dia kata, dan bermula ahlul ma'arif, iaitu orang yang bergantung. Setelah dulu, kalau nak baca sekali kuih tu boleh, tapi saya tak nak, sebab dalam tu banyak benda yang saya nak sampaikan. Banyak benda yang saya nak sampaikan. Baik. Macam itulah tadi subuh tadi di pondok tu imam baca ayat faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum. Baru saya dapat satu ilham. Patutlah Tuan Guru duk sebut dulu, nak bagi baik kita, diri kita ni, kita kena bunuh diri. Lagu mana bunuh diri? Nak bagi baik diri kita, kena bunuh diri. Dengar kat orang syariat, mana boleh bunuh diri? Itu Quran suruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Apa zalika khairun inda bari'ikum. Itu lebih baik di sisi Tuhan kamu. Bunuhlah diri kamu. Ni dia orang panggil tempat ada yang bunuh diri. Jadi ada huraian dia. Nanti kita hurailah lain kali insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Nak umumkan tuan-tuan puan-puan hadirin